أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Baik, kembali bersama saya dalam SPM Plus Tengok Suka Beli. Hari ini kita bawakan satu produk yang kita ingin tawarkan kepada anda berkaitan dengan ibadah korban. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Abdul Halim Khairi Abdul Aziz, iaitu Ketua Eksekutif Akikah Center. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam, khabar baik Fran? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami dalam SPM Plus hari ini untuk kita berkongsi berkaitan dengan ibadah korban. Jadi sebelum kita teruskan, mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah ia korban dan kenapa ia merupakan satu sunat yang dituntut dalam Islam. Silakan. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, first terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia, terima kasih kepada Irfan dan penonton-penonton di rumah. Pertamanya untuk mengetahui Irfan, ibadah kurban ni adalah antara ibadah yang tertua sekali dalam syariat Islam. Dia mungkin orang selalu cerita waktu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Betul. Tapi sebenarnya ada sebelum tu lagi, anak Nabi Adam, Allah minta ada dua orang anak Nabi Adam yang kita biasa dengar, Habil dan Qabil. Yeah. Allah minta mereka ni mempersembahkan satu ibadah yang mana yang paling terbaik untuk dapat ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi salah seorang daripada anak Nabi Adam ni, satunya dia dia present dekat Allah. Dia bagi buah-buahan, sayur-sayuran tapi yang dah saki baki. Okay. So, let's say lah, kita ada satu KFC, yang tulang-tulang tu kita bagi dekat kucing kan. Okay, jadi salah seorang daripada anak Nabi Adam tu, dia mempersembahkan kepada Allah SWT buah-buahan, sayur-sayuran yang dah mungkin tak elok dah. Tapi yang seorang lagi, dia cari binatang yang paling bagus, yang dia jumpa yang paling gemuk, paling sempurna, untuk dia present kepada Allah SWT untuk bagi tahu inilah persembahan ibadahnya kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yeah. Okey, yang kedua, ada kronologi kedua yang kita popular biasa dengar berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ni umur 80 tahun dan Siti Hajar dia difonis ataupun dia didiagnose mandul. Memang secara biologi tak akan dapat anak, tapi Allah bagi tahu dalam mimpi, nanti kau dapat anak dekat Nabi Ibrahim. Bila dapat anak pula, lahirnya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni dia rasa inilah anak yang akan jaga aku bila dah tua nanti ataupun dah menghampiri kematian. Pemberian Allah SWT. Betul. Tapi Allah bagi mimpi pula, kata suruh sembelih Nabi Ismail. Jadi seorang ayah yang aku dah lama tak dapat anak, menanti zuriat, bila dapat Nabi Ismail, lah kena sembelih pula. Perlu dikorbankan. Aduh. Macam mana tu kan? Okay, ini dia sebenarnya nak menguji keimanan. Okay, jadi kita pergi ketiga pula. Yang ketiga, nak dekat kepada maksud korban ni. Yang ketiga, Allah bagi tahu setiap umat yang diutuskan ke atas muka bumi ni, Allah hadiahkan satu ibadah yang mana dia berbeza dengan ibadah-ibadah lain. Yang lain contoh kita ada solat, kita ada puasa, haji, zakat. Tapi ini berkaitan dengan kena ihraqud dam, maksudnya kita kena menumpahkan darah. Kalau dalam bangsa Arab bila kita sebut menumpahkan darah ni, dia seumpama macam satu benda yang paling kalau kita lah kita nak ugut orang bunuh kan, satu macam benda yang serius. Jadi kurban ni pun sama. Dia satu ibadah yang very serius. Dia berbeza dengan ibadah lain. Kita kena keluar duit untuk dapatkan ketakwaan ataupun kita nak capai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, depan Irfan ada satu bunga. Betul, ada bunga. Okey, ini kita nak bagi maksud kurban ni. Ya, perumpamaan. Katakan saya offer dekat Irfan, nak beli tak bunga ni? Kecil je. Harga dia RM1,000. Okey. Nak beli tak? Tapi kalau ada kelebihan yang saya dapat, saya akan beli juga. Okey, saya tukar. Tukar. Okey. Saya tukar deal. Saya jual harga RM1,000. Baik. Irfan beli. Lepas tu saya beli balik dengan Irfan dengan harga RM10,000. Nak beli tak? Nak beli. Nak beli, kenapa? RM10,000 tadi ya, kan? Betul. Saya dapat untung. Betul. Okey, macam itulah ibadah kurban ini yang mana Allah memang suruh kita keluarkan duit, tapi sebenarnya Allah bagi balik dekat kita lipatan kali ganda yang kita tak sangka dari mana. Boleh jadi rezeki jodoh, boleh jadi rezeki kerja, boleh jadi memudahkan urusan-urusan kita secara harian. Ada orang dia dapat lipatan kali ganda. Ada satu cerita yang lain. Ada seorang makcik, dia dah ada reserve duit untuk pergi melancong ni. Tapi sebab dia beriman dengan Allah akan beli balik ibadah tu dengan kalian ganda. Saya bukan cakap 10 je lah. Kalian kali ganda. Jadi dia pun bincang dengan keluarga dia, bincang dengan anak dia, boleh tak duit ni dia nak
korbankan dulu. Maksudnya dia nak buat ibadah korban. Niat dia adalah untuk kita dapat ganjaran yang lebih. Jadi daripada situ, makcik tu kata dia cuba pejam mata, dia niat, ya Allah, inilah persembahan ibadah yang dia nak buat. Dan alhamdulillah, magical happen, ada magic yang berlaku. Allah gandakan balik. Maksudnya dia bukannya dapat balik, maksudnya Allah bukan bayarnya, Allah bayar dia di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Tapi kalau dekat dunia, kita dapat, mungkin orang mengharapkan bila dah bila kita dah berkorban nanti Allah bayar baliklah. Macam orang kata sedekah RM1 dapat RM10. Tapi dalam timbangan Allah itu berbeza, tuan-tuan dan puan-puan yang di rumah. Baik. Okey. Jadi itulah berkaitan dengan ibadah korban yang sangat dituntut dalam Islam ini, dan kita sebagai umat Islam diseru sebenarnya untuk melaksanakan ibadah korban sekiranya mampu. Tapi berkaitan dengan kemampuan ni Ustaz, dia berbeza-beza kan. Betul. Jadi ada yang diberi kekayaan, ada yang dilimpahkan rezeki, tapi dia mengatakan bahawasanya saya tak nak buat korban lah sebab mahal lah kan. Jadi apa pandangan Ustaz mengenai orang-orang yang seperti ini? Okey, baik. Terima kasih Irfan. Satu soalan yang memang sering orang tanya, kenapa orang takut nak keluarkan duit untuk beribadah? Umrah pun kena keluar duit sekarang ni bukan RM10,000. Kalau kurban di Malaysia, dan kami di Akikah Center ni memang kita seru sangat rakyat Malaysia kalau ada duit dan ada kelapangan untuk buat kurban di tanah air sendiri. Tapi kalau dah ada duit tapi tak tahulah ada alternatif lain ke tak, kita mengharapkan tuan-tuan boleh cari alternatif lain. Contohnya yang sediakan oleh Akikah Center ni kita buat di luar negara, di Tanah Suci Mekah. Masya-Allah. Dengan harga yang lebih berpatutan, dan ibadah ni dijalankan di Tanah Suci Mekah dengan sistem yang dipercayai dan telus. Jadi orang yang tak cukup duit ni sebenarnya dia boleh chip in duit. Kalau mantan mufti wilayah dia bagi tahu, boleh tak, ada orang tanya, boleh tak kita kumpul duit sesama kawan-kawan untuk beli satu bahagian kurban? Jawapan dia boleh, Irfan. Boleh. Jadi kalau kata Irfan nak kumpul dengan kru yang lain, dengan Syuhada sendiri ke? Betul. Untuk beli satu ekor kambing, ataupun satu bahagian kurban, itu boleh, dibolehkan. Ada satu hadis Nabi berdasarkan hadisnya adalah Nabi sembelih, Nabi kata ini adalah kurban untukku, untuk ahli keluargaku, dan seterusnya adalah untuk seluruh umatku. Jadi berdasarkan hadis tadi, ulama menterjemahkan, maksudnya boleh dikongsikan bahagian sembelihan kurban tadi, boleh beli guna duit ramai-ramai. Kalau kata tak cukup duit lah. Tapi kalau ada cukup duit, saya mengharapkan guna balik definisi tadi, berkorban ni kalau mungkin satu ekor tak rasa berkorban, kita kena beli 2 ekor. Kalau 2 ekor rasa biasa, macam tak terusik lagi hati, beli 3 ekor. Jadi semakin banyak kita rasa terkorban dengan keuangan kita, maka itu sangat digalakkanlah. Baik Ustaz. Okey, di luar sana penonton sedang menantikan berapakah harga ditawarkan untuk ibadah korban di Kota Suci Mekah kali ini bersama Akikah Center. Tuan-tuan dan puan-puan, harga yang ditawarkan untuk dilaksanakan di Tanah Suci Mekah ni dengan harga RM599 sahaja. Jadi tawaran pada hari ini, selain daripada hari selain daripada hari ini, kalau anda nak dapatkan video bukti sembelihan di Tanah Suci Mekah, anda kena bayar RM30 tambahan. Jadi untuk hari ini, siapa-siapa para pendengar yang ibu ayah yang berada di kampung boleh snap gambar, hantar dekat anak-anak, so daftarkan secara online dengan harga RM599. Anda dapat 1 ekor kambing yang disembelih di Tanah Suci Mekah. Dan anda akan dapat video bukti sembelihan. Anda dapat juga sijil kayu penyertaan, ada sejadah gebu. Ni kalau nak sakit lutut. Sejadah gebu yang ni depan kita ni Ustaz. Kalau saya angkat sikit sejadah gebu ni, nampak tak? Itu dia. Kalau untuk orang sakit lutut memang tak ada masalah. Dia boleh landing macam tu je. Dan seterusnya kita juga bagi penanda arah kiblat. Yang ni sebagai hadiah tambahan, kenang-kenangan daripada Akikah Center kepada anda semua. Bilakah pendaftaran ini akan dibuka Ustaz? Okey, dah boleh daftar sekarang. So jangan tangguh-tangguh lagi. Kita buka pendaftaran sehingga 28 Jun 2023. Jadi anda boleh terus ke website kami www.akikahcenter.com ataupun boleh hubungi WhatsApp 011-1437-4843. Boleh WhatsApp ataupun boleh call. Tapi lebih memudahkan kalau anda boleh daftar terus di website kami, boleh buat pembayaran secara online, dan dalam tempoh beberapa hari lagi kita akan bagi tahu giliran kurban, sebab nanti orang tak tahu kita buat di luar negara ni bila tarikh kurbannya. Kita akan bagi tahu bila giliran kurban, hari pertama ke kedua atau ketiga keempat,
Dan seterusnya bila selesai je ibadah korban tu, kita akan SMS dan email juga para peserta bagi tahu anda dah boleh, sebab sunnah-sunnah orang yang berkorban ni dia kena tahan diri daripada potong kuku, potong rambut ataupun bercukur lah. Jadi sunnah-sunnah ni akan dilakukan pada 1 Zulhijjah, 21 hari bulan nanti kalau tak silap. Dia ada 10 hari bila Zulhijjah tu, kena buat amal sunat yang banyak lah. Betul tu. Okey, apa-apa pun jangan lupa layari www.akikahcenter.com untuk melakukan pendaftaran secara segera. Betul. Kalau ikut harga tadi memang orang kata apa, diberikan secara berpatutan kepada mereka di luar sana. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Halim Khairi Abdul Aziz, Ketua Eksekutif Akikah Center untuk SPM Plus hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey. Baik, sekarang ni Irfan akan bersama-sama dengan Syuhaida pula di atas kita punya pentas hari ini. Okey, Syuhaida okey seorang tadi? Okey. Saya tengok tu menariklah kan, kita boleh, siapa sangka kan sekarang nak korban tak spesifik kat Malaysia je, kat luar pun boleh juga dengan bantuan mereka ini. Okey, kita ada nak kongsi pada anda, jangan lupa sama-sama untuk saksikan Salam Baitullah hari Sabtu ini ya Irfan. Dan untuk esok di SPM kita akan bersama dengan Ustaz Zahari Ismail sebagai pengacara dan juga Yat Hamzah bersama penerbit Razliza Abdul Razak untuk bersama-sama dengan SPM esok. Okey, ini kita nak kongsikan juga pada anda apa yang menarik, memartabatkan seni dan budaya warisan Selangor. Pasti kita akan bawakan untuk anda esok, insya-Allah, di siaran Selamat Pagi Malaysia. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang menonton dan kita mengharapkan perkongsian pada hari ini mampu memberikan manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Okey, saya Syuhaida Arifin. Saya Irfan Syamina Sultan. Jumpa lagi Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Bye.